اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penuntun yang dikasihi serta dirahmati Allah sekalian, insya-Allah marilah kita sama-sama mempertekadkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengamalkan segala perintahnya serta kita menjauhi segala larangannya. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan pembacaan kita dalam kitab Ihya Ulumuddin ini karangan Imam Al-Ghazali. Kita masih lagi dalam bab ke-12, iaitu kita masuk pada bahagian hak suami terhadap isteri. Seorang isteri mempunyai kewajipan mentaati serta berbakti dan mengikut segala yang dipinta dan dikehendaki oleh suaminya, asalkan tidak merupakan perkara kemaksiatan. Jelasnya, apabila terdapat unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya, maka wajiblah ditolak kehendak, kemahuan serta perintah suami itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Mengenai betapa agungnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh isterinya itu, terdapat dalam beberapa hadis. Antaranya, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud daripada Ummu Salamah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, mana-mana wanita yang meninggal dunia dan suaminya rela padanya, maka wanita itu akan masuk syurga. Saya ulang, mana-mana wanita yang meninggal dunia dan suaminya rela padanya, maka wanita itu akan masuk syurga. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda lagi yang bermaksud, apabila seorang wanita itu telah melakukan solatnya 5 waktu, berpuasa di bulan puasa, yakni Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka ia akan memasuki syurga Tuhannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Abbas berkata, ada seorang wanita dari Khat'am datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, saya seorang wanita janda dan saya ingin kahwin lagi, maka apakah hak suami itu? Rasulullah SAW lalu bersabda yang bermaksud, setengah daripada hak suami atas isterinya ialah apabila suami menginginkannya, ia menyerahkan diri kepada suaminya, walaupun isterinya itu berada di atas unta, maka jangan sekali-kali isteri itu menolaknya. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Dalam menentukan hak suami yang mesti ditunaikan oleh isterinya, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, setengah daripada hak suami ialah jangan sekali-kali isterinya memberikan sesuatu dari rumahnya kepada orang lain, melainkan dengan izinnya. Kalau isteri itu melakukan yang demikian, maka berdosalah isterinya, sedang pahala bersedekah adalah untuk suaminya. Setengah daripada hak suami ialah jangan sekali-kali isteri itu berpuasa sunat, melainkan dengan izin suaminya. Kalau isteri itu melakukan yang demikian itu, maka isteri itulah yang lapar dan haus, sedangkan amalannya tidak diterima sama sekali. Seorang isteri itu apabila keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka ia dilaknat oleh malaikat sehingga ia kembali atau ia bertaubat. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Tentang hak-hak seorang suami ke atas isterinya memang banyak, tetapi yang terutama dan terpenting ada dua, iaitu pertama, menjaga diri dan menutup segala rahsianya. Kedua, tidak dibolehkan menuntut sesuatu yang lebih daripada apa-apa yang diperlukan. Isteri hendaklah menjaga supaya harta pencarian suaminya itu tidak mengarah kepada pencarian yang dilarang oleh agama. Kita masuk kepada bahagian kewajipan orang tua terhadap anaknya. Kedua-dua orang tua itu mempunyai kewajipan mendidik dan mengajar anak-anaknya berbuat baik dalam pergaulan serta adab sopan dalam hidup berumah tangga dengan suaminya. Mengenai hal ini, ada diriwayatkan bahawa Asma' binti Kharijah Fazari
berkata kepada anaknya sewaktu perkahwinan anaknya. Asma berkata, "Hai anakku, kini engkau telah keluar dari sarang tempat engkau dilahirkan sehingga menjadi besar. Kini engkau mesti beralih ke suatu tempat dan rumah yang belum kau kenal, dan engkau mesti berkawan dengan seorang yang belum engkau kenali. Itulah suamimu. Jadilah engkau sebagai tanah untuknya, dan ia akan menjadi langit untukmu. Jadilah engkau sebagai lantai untuknya, dan ia akan menjadi tiang untukmu. Jadikanlah dirimu pengasuhnya, nescaya ia akan menjadi hamba-Mu. Janganlah engkau menghimpunkan untuknya berbagai kesukaran, sebab itu akan membuatkan ia meninggalkanmu. Janganlah engkau terlampau jauh daripadanya, nanti ia akan melupakan dirimu. Tetapi kalau ia mendekatimu, dekatilah ia, dan sekiranya ia menjauhimu, jauhilah ia dengan baik. Peliharalah suamimu, hidungnya, pendengarannya, matanya dan lain-lain. Janganlah suami itu mencium sesuatu daripada dirimu, melainkan yang haram. Jangan pula ia mendengar, melainkan yang enak. Jangan pula ia melihat, melainkan yang indah daripada dirimu." Kata-kata yang merupakan kumpulan adab sopan golongan wanita perlu dipanjangkan, iaitu isteri merupakan tiang utama di dalam rumahnya. Isteri itu hendaklah sentiasa di bilik rumahnya, menetap di tempat perkakas anyamannya, tidak banyak turun naiknya ataupun keluar. Isteri mesti kurang berbicara terhadap tetangganya. Janganlah memasuki rumah tetangganya itu, melainkan di dalam keadaan yang mengharuskan masuk di situ. Isteri hendaklah menjaga suaminya, baik sewaktu suami pergi ataupun ketika suami ada di rumah. Hendaklah diusahakan agar suaminya gembira dalam segala perkara yang dihadapinya. Jangan sekali-kali isteri mengkhianati dirinya sendiri ataupun harta suaminya. Jangan pula isteri itu keluar dari rumahnya melainkan dengan izin suaminya. Jika telah menerima keizinan dan terpaksa keluar, maka hendaklah isteri itu berjalan bersembunyi-sembunyi, berpakaian yang sederhana, tidak mendedahkan tubuh badannya pada pandangan umum. Hendaklah selalu dicari tempat-tempat yang lengang, bukannya tempat lalu lintas orang ramai sehingga bersesak-sesakan. Para isteri mestilah menghindarkan diri daripada bercakap-cakap di jalanan dengan lelaki bukan muhrim. Perkara yang wajib diutamakan oleh isteri itu ialah kebaikan keadaannya sendiri serta mengatur dan menertibkan keadaan rumah tangganya. Selain itu, mestilah rajin melakukan ibadat, solat serta puasa dan lain-lain yang menjadi kewajipan dirinya. Apabila ada kawan suaminya meminta izin dan sedang berada di hadapan pintu, tetapi pada masa itu suaminya tiada, maka tidak perlulah isteri bertanya ataupun bercakap-cakap dengannya. Hendaklah isteri cemburu kepada dirinya sendiri dan juga perasaan cemburu terhadap suaminya. Seorang isteri hendaklah puas dengan apa yang ada pada suaminya dan apa-apa sahaja yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Isteri mestilah mendahulukan hak suaminya atas haknya sendiri serta hak keluarganya. Isteri wajib membersihkan dirinya selalu, bersiap sedia setiap waktu dan keadaan. Barangkali suaminya itu dengan tiba-tiba menginginkan dirinya untuk bersenang-senang. Selain itu, isteri juga wajib mengasihi anak-anaknya, menjaga dan menutup keburukan mereka. Jangan mudah mengeluarkan kata-kata makian kepada anak-anaknya. Sementara itu, ada pula beberapa perkara yang merupakan adab sopan seorang isteri. Jikalau isteri itu menginginkan ketenangan dalam rumah tangganya, iaitu, janganlah isteri itu membangga-banggakan dirinya terhadap suaminya kerana kecantikan yang dimilikinya. Jangan menghina suaminya kerana buruk rupa dan wajahnya. Sentiasa menjaga kedamaian, ketenangan dalam segala perkara. Menahan diri sewaktu suaminya tidak ada di rumah. Menunjukkan sikap yang baik, bermain-main
dan berlapang dada serta melakukan segala perkara yang boleh menyebabkan kesenangan suami sewaktu suaminya ada di rumah. Ada suatu kewajipan yang harus dipatuhi oleh isteri dan kewajipan itu termasuk dalam hak-hak perkahwinan, iaitu jikalau isteri itu ditinggalkan mati oleh suaminya, maka hendaklah isteri itu menjaga dirinya dan berkabung tidak lebih dari 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh berkabung, para isteri dilarang mengenakan harum-haruman dan berhias, yakni berpakaian terang, berhibur dan sebagainya. Dalam perkara ini, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menunjukkan pergabungan kerana meninggalnya seseorang lebih dari 3 hari lamanya, melainkan untuk suaminya, maka bolehlah sampai selama 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Isteri mesti menetap di rumah yang disediakan sewaktu masih menjadi isteri dari suaminya yang meninggal itu sehingga habisnya masa iddah. Isteri itu tidak boleh berpindah ke rumah keluarganya atau keluar dari rumah itu, melainkan dalam keadaan darurat. Masih ada lagi adab sopan sebagai seorang isteri, iaitu hendaklah isteri itu bekerja dan berkhidmat pada rumah tangganya dalam segala perkara yang mampu dilakukan. Perkara yang sedemikian inilah yang dilakukan oleh para isteri sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca bab ke-12, adab-adab perkahwinan. InsyaAllah kita telah mempelajari mengenai galakan berkahwin, perkara yang perlu diambil perhatian dalam memilih jodoh dan atau pasangan, kewajipan wali, kewajipan suami, hak suami terhadap isteri, kewajipan orang tua terhadap anaknya. Semoga kita dapat ambil ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan panduan dan kita amalkan. Semoga dengan itu menjadi sebab untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.